Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita masih belum pulih daripada pandemik COVID-19. Pelbagai rencana terpaksa diubah suai selaras dengan perintah kawalan pergerakan dan norma baru yang perlu dipatuhi. COVID-19 amat mengganggu usaha pertumbuhan ekonomi dan aktiviti sosial di seluruh negara. Walaupun begitu, pandemik ini tidak berjaya menghentikan aktiviti rasuah dan salah guna kuasa. Oleh itu, usaha pencegahan rasuah tidak boleh berhenti dan mesti diteruskan. Sebagai agensi utama dalam pencegahan rasuah, SPRM komited untuk melaksanakan tindakan penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan bagi mementeras segala bentuk rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pada 31 Oktober 2003, Mesyuarat Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menetapkan bahawa 9 Disember sebagai International Anti-Corruption Day ataupun Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Selepas penempatan tersebut, Hari Anti Rasuah Antarabangsa atau singkatannya HARA merupakan acara tahunan yang sering dinanti-nantikan terutamanya oleh semua pejuang rasuah. Seluruh dunia mengadakan program kesedaran sebagai tanda komitmen dan sokongan kepada agenda pencegahan rasuah. Selaras dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, tema HARA pada tahun ini adalah Recover with Integrity. Saya sukacita memetik ucapan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu seperti berikut. On this International Day, I urge people everywhere to continue to work on innovative solutions to win the battle against corruption and to ensure that precious resources serve the peoples of the world. Pementerasan rasuah merupakan tanggungjawab bersama. Ia bukan terletak pada pundak agensi anti rasuah semata-mata. Tidak cukup hanya sekadar polisi kerajaan. Pembenterasan merupakan amanah yang perlu dipikul oleh semua pihak, sama ada agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, ahli-ahli politik, institusi agama, mahasiswa, pelajar sekolah dan juga ibu bapa. Setiap tahun, SPRM bersama beberapa rakan strategik mengambil inisiatif mengadakan program khusus sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Perkara ini merupakan tanda komitmen negara terhadap usaha membanteras rasuah yang digerakkan di peringkat antarabangsa. Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada tahun ini akan disambut secara sederhana. Walaupun beberapa buah negeri masih lagi di bawah perintah kawalan pergerakan bersyarat ataupun PKPB, kita tidak mahu ini menjadi penghalang utama terhadap penyebaran mesej anti rasuah. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah selari dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, kita akan bersama-sama melaksanakan program Walkabout HARA 2020 pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan atau PBT di seluruh negara dipilih sebagai kumpulan khusus untuk menyemarakkan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2020. Rasionalnya adalah mudah. Kita menyedari bahawa peranan penting PBT dalam pembangunan sesebuah negeri, wilayah dan daerah. Warga PBT merupakan barisan hadapan dalam penyampaian awam. Sebagai barisan hadapan, saya percaya warga PBT berhadapan cabaran besar dalam melayan pelbagai karenah masyarakat. Tidak cukup dengan itu, warga PBT turut berhadapan pelbagai tomahan, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa apabila tidak memenuhi permintaan segelintir pihak. Justru, saya menyeru semua warga PBT agar bersabar, teruskan istiqamah dan amalkan integriti yang paling tinggi. Sama-sama kita membanteras segala bentuk perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Kita boleh lakukan dengan iltizam yang kuat. Sebagai penjawat awam, kita mempunyai kuasa dan peluang untuk melakukan rasuah. Semasa soal sidik HARA tahun 2018, salah satu dapatan yang memeranjatkan kita adalah 418 daripada 3,810 responden penjawat awam ataupun 11% mengaku akan melakukan rasuah sekiranya mempunyai kuasa dan peluang. Berdasarkan statistik SPRM pula, penjawat awam adalah kumpulan yang paling ramai ditangkap kerana rasuah. Setiap tahun,
Hampir separuh daripada tangkapan keseluruhan SPRM adalah melibatkan penjawat awam. Fenomena ini sewajarnya membimbangkan kita semua. Ketidakan integriti apabila mempunyai kuasa dan peluang merupakan punca penjawat awam terlibat dengan rasuah. Presiden Amerika Syarikat yang ke-16, Abraham Lincoln, dipetik berkata, "Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him a power." Ingin saya memaklumkan bahawa SPRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan rasuah dan salah guna kuasa. Tindakan SPRM adalah tegas dan tidak mengira siapa. Rasuah dalam perkhidmatan awam mesti diberhentikan demi meningkatkan imej kita bersama. Kebanyakan kes melibatkan penjawat awam adalah berkaitan kesalahan meminta dan menerima rasuah. Perkara ini merupakan bleeding area kepada penjawat awam. Sebab itulah, tema program Walkabout HARA 2020 adalah PBT Perangi Pemberi Rasuah. Melalui kempen ini, saya mengajak semua warga PBT agar melaporkan kepada SPRM sebarang tawaran rasuah daripada mana-mana pihak. Saya percaya tindakan memerangi pemberi rasuah boleh meningkatkan imej dan kredibiliti PBT sebagai pelaksana amanah rakyat. Kita perlu memberi mesej yang jelas kepada masyarakat bahawa tiada harga yang mampu membayar maruah kita dalam melaksanakan amanah ini. Saya percaya dengan kerjasama pihak PBT dalam bersama-sama mencegah rasuah ini akan menimbulkan persepsi positif kepada masyarakat yang melibatkan dalam jenayah ini, bukan semua tetapi hanya segelintir saja. Tetapi yang segelintir inilah yang akan mencemarkan semua warga seperti mana perumpamaan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Tindakan melaporkan tawaran rasuah juga akan memberi mesej serta amaran yang jelas kepada mereka yang mempunyai niat untuk menggunakan rasuah bagi mencapai hasrat mereka. Sekiranya kempen ini berjaya, saya optimis bahawa persepsi rakyat terhadap penjawat awam akan berubah 100%. Saya percaya kita boleh lakukan bersama. Sekiranya seseorang itu ditawarkan atau diminta rasuah, beliau wajib membuat laporan kepada SPRM. Perbuatan tidak melaporkan tawaran, pemberian, permintaan ataupun penerimaan rasuah merupakan satu kesalahan menurut Seksyen 25(2) dan Seksyen 25(4) Akta SPRM 2009. Sekiranya didapati bersalah, boleh dipenjara ataupun didenda. Saya amat menyanjung tinggi mereka yang mempamerkan integriti yang tinggi dan melaporkan tawaran atau penerimaan rasuah. Perbuatan tersebut bukan mudah tetapi wajib dilakukan demi kepentingan negara. Kerajaan juga amat menghargai penjawat awam yang menolak rasuah dan melaporkan kepada SPRM. Buktinya, pada 19 Mei tahun 2011, Ketua Setiausaha Negara ketika itu telah mengeluarkan surat perkeliling bertajuk Garis Panduan Pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan pemberian atau penerimaan rasuah. Objektif utama perkeliling ini adalah bagi menggalakkan penjawat awam melaporkan rasuah dan mengiktiraf penjawat awam yang memperlihatkan etika dan integriti dalam menangani rasuah. Melalui perkeliling ini, penjawat awam yang melaporkan rasuah layak menerima pengiktirafan dan ganjaran kewangan daripada kerajaan. Sekadar berkongsi dengan semua warga PBT, sehingga hari ini 364 penjawat awam telah menerima pengiktirafan ini. Jumlah ganjaran yang telah diberi kepada penjawat awam terbabit adalah sebanyak RM670,466. Saya percaya usaha seperti ini sedikit sebanyak akan mampu menggentarkan pihak yang cuba membeli amanah kita sebagai penjawat awam dengan wang ringgit. Harus diingat, tiada pemberi, maka tidak akan ada penerima. Pesanan saya, jangan benarkan diri kita menjadi punca kegiatan salah dan haram ini daripada berlaku berleluasa. Jangan benarkan maruah kita satu bahan yang boleh dijual beli. Saya memetik satu hadis riwayat Muslim berbunyi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahkannya dengan tangan. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya.
Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya, sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Kita ada kuasa untuk hentikan kegiatan salah dan haram ini. Gunakan kuasa dan kemampuan kita, lakukan perubahan ke arah kebaikan negara. Akhir sekali, saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar usaha kita semua untuk mencegah kemungkaran ini dipermudahkan dan diredai. Dengan kerjasama daripada semua pihak, rasuah tidak sekali-kali menjadi budaya dalam kehidupan. Malah jenayah ini akan dipandang jijik dan hina. Pikullah amanah dan tugas yang diberi dengan penuh integriti. Walaupun amanah itu amat berat, tetapi di sebaliknya tersembunyi pahala yang amat besar. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yayasan Anti Rasuah Malaysia dan semua PBT di seluruh negara yang terlibat dalam menjayakan sambutan HARA 2020 ini. Saya mendoakan agar usaha baik kita dalam memerangi rasuah ini dapat mengangkat nama negara sebagai negara contoh bebas daripada rasuah. Sekian amanat daripada saya, rasuah dihina, maruah dibina.